Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan merafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-68 daripada suratil An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Yang bermaksud, dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperkatakan dengan cara mencaci atau mengejek-ngejek ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka memperkatakan soal yang lain. Dan jika engkau dilupakan oleh syaitan lalu engkau duduk bersama mereka, maka janganlah engkau duduk lagi bersama-sama kaum yang zalim itu sesudah engkau mengingati akan larangan itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, semalam telah kita lihat permulaan pembukaan ayat ini yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mesej ini juga sampai kepada kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam agar kita berhati-hati dalam bergaul ataupun dalam berbicara dengan mereka yang bencikan Islam atau mereka yang sengaja mengejek-ngejek agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan bahawa sekiranya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ataupun menyaksikan mereka yang mencela Al-Quran, mereka yang memperkatakan sesuatu yang merendah-rendahkan, menghina, mencaci ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tatkala itu hendaklah engkau fa'arid anhum, berpaling daripada mereka, tinggalkan majlis itu. Jangan terus duduk bersama-sama mereka. Jangan kamu bersekali dengan mereka ketika mereka memperkatakan tentang ataupun ketika mereka sedang menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjukkanlah kepada mereka, perlihatkan kepada mereka betapa kamu tidak berpuas hati. Buktikan kepada mereka protesmu terhadap tindak tanduk mereka. Dan janganlah kamu kembali menyertai majlis tersebut sehinggalah mereka memperkatakan tentang hal-hal yang lain. Kerana ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang Allah nisbahkan kepada zatnya, ayatina, haknya adalah untuk diagungkan, haknya adalah untuk dihormati, dibahaskan secara terhormat, bukan untuk dipermain-mainkan, diperolok-olokkan maupun dihina. Berkata Ibnu Juraij, golongan musyrikin pernah duduk bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka mahu mendengar sesuatu daripada baginda. Namun apabila mereka mendengar, mereka bersikap istihza, iaitu mereka bersikap memperolok-olokkan apa yang mereka dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat ini. Seterusnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat ini, apabila mereka bertindak memperkatakan secara menghina atau istihza tadi terhadap ayat-ayat Allah yang mereka dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi akan bangun
dan beredar daripada majlis itu. Kemudiannya Allah berfirman, wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Bermaksud dan sekiranya engkau dilupakan oleh syaitan terhadap apa yang diperintahkan Allah, iaitu meninggalkan majlis golongan yang memperolok-olokkan, menghina ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya engkau terlupa yang disebabkan oleh syaitan, maka setelah engkau beringat, maka janganlah engkau duduk lagi bersama-sama mereka kerana sikap mereka yang jelek itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika dipersoalkan, kelupaan itu adalah kelupaan itu berlaku disebabkan atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mengapa disandarkan kepada syaitan? Maka jawapannya ialah kerana faktor kelupaan itu adalah daripada syaitan, iaitu perlakuan atau tindakan syaitan yang membisikkan, al-waswasah, tindakan syaitan yang sengaja untuk menyebabkan seseorang itu lupa daripada sesuatu peringatan. Maka kerana itu disandarkan kepada syaitan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Para ulama mengambil daripada ayat ini beberapa hukum yang penting. Di antaranya yang pertama, wajib atau kewajipan beredar daripada majlis golongan yang memperolok-olokkan, mempermain-mainkan ayat Allah Subhanahu wa taala atau menghina rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala dan tidak duduk bersama-sama dengan mereka. Kerana tindakan kita untuk bersama-sama dengan golongan ini menzahirkan seolah-olah kita tidak kisah atau kita tidak sensitif terhadap apa yang mereka lakukan. Maka faktor larangan ini seperti mana dikatakan oleh pengarang tafsir Al-Manar ialah perbuatan untuk duduk bersama dengan golongan ini atau turut serta dalam perbahasan mereka. Paling kurang atau paling minima yang boleh berlaku ialah ia menunjukkan bahawa kita memperakukan atau kita meredai perbuatan mereka itu. Meredai kesesatan yang mereka katakan tentang Al-Quran, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ia merupakan suatu perkara yang sangat keji di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menggambarkan restu dan redha kita terhadap perkara tersebut dan menggambarkan persepakatan kita dan persetujuan kita terhadap kekufuran mereka. Dan tindak tanduk mereka itu merupakan suatu yang jelas membawa kepada kekufuran. Dan tidak ada siapa pun yang sanggup melakukan secara pasti atau secara penuh kerelaan melainkan ia adalah seorang munafik ataupun seorang kafir yang jelas-jelas menunjukkan tembelangnya yang sebenar. Dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairihi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-140 yang bermaksud, dan sesungguhnya Allah telah pun menurunkan kepada kamu perintahnya di dalam kitab Al-Quran, iaitu apabila kamu mendengar ayat-ayat keterangan Allah diingkari dan diejek-ejek oleh kaum kafir dan munafik, maka janganlah kamu duduk bergaul dengan mereka sehingga mereka masuk kepada memperkatakan soal yang lain. Kerana sesungguhnya jika kamu melakukan yang demikian, tentulah kamu sama seperti mereka. Sesungguhnya Allah akan menghimpunkan sekalian orang munafik dan orang kafir di dalam neraka Jahannam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang kedua, para ulama mengambil pandangan ataupun mengambil ayat ini dalam berhujah dengan menyatakan bahawa harus untuk duduk bersama-sama orang kafir dalam apa juga perkara apabila mereka tidak melakukan al-khawd atau tidak memperolok-olokkan, menghina, menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ia berpandukan kepada frasa hatta yakhudu fi hadithin ghairihi, sehingga mereka memperkatakan sesuatu yang selain daripada itu. Ia bermaksud bahawa apabila golongan kufar ini memperkatakan sesuatu yang mengejek ayat-ayat Allah, ketika itu kita sebagai pendakwah wajib memberhentikan seketika
proses dakwah kita kepada mereka. Sehinggalah mereka memperkatakan hal yang lain dan kita kembali meneruskan dakwah kita, memujuk mereka, mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, diambil dalil daripada ayat ini bahawa orang yang lupa itu tidak mukallaf atau tidak dipertanggungjawabkan. Akan tetapi apabila ia kembali ingat, maka ia kembali dipertanggungjawabkan dan ia diampunkan atau dimaafkan apa yang dia lakukan ketika ia sedang lupa. Seperti mana kata Nabi, hadis Nabi SAW, Inna Allaha rafa'a an ummati al-khata'a wa nisyan wa mastukrihu alaih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan daripada umatku kesalahan atau kesilapan mereka, tidak disengajakan, kelupaan dan juga apa yang mereka dipaksa untuk melakukan. Hadis riwayat At-Tabarani. Yang keempat, Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyatakan bahawa setengah ulama mengatakan atau berpandangan bahawa ayat ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun maksud sebenar ia ditujukan kepada umat baginda, dan mereka memberikan alasan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan terlibat dengan an-nisyan ataupun kelupaan. Sementara ulama lain pula menyatakan bahawa ayat ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kelupaan itu suatu perkara yang harus berlaku kepada baginda. Seperti mana Nabi SAW pernah bersabda, Innama ana basharun mithlukum. Aku adalah manusia seperti kamu. Ansa kama tansawna, fa idza nasitu fadhkuruni. Aku juga lupa seperti kamu juga lupa. Maka apabila aku terlupa, maka ingatkanlah aku. Kemudian para ulama juga berbeza pandangan tentang adakah harus berlaku kelupaan pada Nabi SAW dalam hal atau dalam perkara yang baginda sewajarnya menyampaikannya atau memberitahu tentangnya kepada umatnya, ataupun yang berkaitan dengan hukum syarak. Maka seperti kata Al-Qadhi Iyad bahawa ia juga harus berlaku dalam perkara yang patut disampaikan oleh baginda ataupun dalam hukum syarak, namun ia bersyarat, iaitu Allah Subhanahu wa taala pasti akan memperingatkan baginda dan tidak akan membiarkan baginda terus melupakan atau terus terlupa akan tanggungjawab baginda. Sementara dalam kalangan ulama terdapat sekumpulan yang tidak bersetuju, iaitu tidak bersetuju tentang keharusan berlakunya kelupaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan-perbuatan yang melibatkan al-balaghiyah, iaitu perbuatan yang sepatutnya baginda sampaikan kepada umat, termasuklah ibadat dan juga hukum syarak. Seperti mana disimpulkan Al-Imam Al-Alusi rahimahullah, dia berpandangan bahawa aku melihat bahawa titik perselisihan ulama tentang kelupaan tersebut ialah kelupaan yang tidak disebabkan oleh was-was dan juga bisikan syaitan. Maka yang itu pastinya tidak ada keraguan dalam menyatakan betapa ia mustahil berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.